العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما ربي زدنا فهما حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Yang Besar Tuan Imam yang telah memimpin solat kita sebentar tadi, pegawai masjid yang sempat hadir bersama pada pagi ini yang saya hormati, Tuan Haji Zainal Azim, pengurusi Qaryah Masjid dan seluruh basanya tuan kuasanya, hadirin hadirat, pimpinan-pimpinan masyarakat, kaum ibu, kaum bapa, tetangga-tetangga masjid dan seterusnya sedang warga masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmatnya dapat kita bersama pada pagi ini, dan setelah lama kita tidak bersiaran di waktu subuh oleh kerana kekangan PKPB dan seterusnya. Saya juga 2 minggu kebelakangan ini tidak dapat bersama dengan tuan-tuan. Yang berikutan ada juga urusan-urusan yang tak dapat saya elakkan. Dan insyaAllah pada hari ini kita menyambung kembali kuliah subuh kita, yang mana yang telah kita tangguhkan. Dan hari ini kita terus kepada tajuk yang kita berhenti dulu, iaitu yang lalu berkenaan dengan pakaian, bagaimana kita menanggalkan pakaian dan sebagainya. Antara yang saya ingat lagi ketika mana kita tangguhkan dulu ialah kita dah masuk dalam bab-bab doa-doa ketika mana kita membuka pakaian dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, sebenarnya sunat dalam kita melakukan sesuatu itu kita sebut nama Allah, bismillah. Walaupun kita buka pakaian pun bismillah pun tak jadi satu kesalahan, yang tidak menjadi satu perkara yang ditentang oleh syarak. Kemudian kita mengucapkan alhamdulillah ketika mana menanggalkan pakaian itu juga tidak menjadi satu kesalahan, walaupun tidak ada unjuran yang khusus daripada sunnah Nabi SAW. Tetapi para ulama sepakat bahawa berdoa di mana-mana sahaja adalah suatu perkara yang disunatkan. Berdoa itu di mana-mana keadaan sekalipun adalah perkara yang dituntut, berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Allah Taala suruh kita berdoa, berdoalah kamu, ataupun wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila orang bertanya kepada kamu tentang aku, maka jawablah bahawa sesungguhnya aku dekat dengan mereka. Maka berdoalah. Maka Allah Ta'ala suruh kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di situ, unjuran di situ, maka ulama kata semuanya adalah hukumnya adalah harus sunat. Boleh saja kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di mana keadaan sekalipun. Kemudian ketika mana kita menanggalkan pakaian, bila kita menanggalkan pakaian juga, saya dah tengok sebelum ni pun saya dah sempat sentuh bab ni, iaitu saya sekadar nak ulang secara laju sebelum kita masuk tajuk yang seterusnya. Iaitu dituntut ketika mana kita membuka sesuatu daripada aurat kita ini, maka kena ingat bahawa ada juga mata-mata yang kita tidak nampak tetapi sedang melihat kita, tuan-tuan. Antaranya ialah makhluk-makhluk Allah yang kita tak dapat lihat. Tak dapat lihat, tuan-tuan. Jadi jangan kita persendakan benda ni. Tuan-tuan jangan kata alah saya tak percaya ni, iyalah ni khurafat kan. Jangan tak percaya pula kan. Jangan tak percaya. Jadi benda ni jangan kata apa, kalau kena singgah, tuan-tuan, boleh tahan juga kan. Sebab itu musibah ni pada kita 3 perkara. Nombor 1, kemurkaan Allah pada kita. Musibah ni menimpa kita sebab 3. Yang pertama ialah kerana kemurkaan Allah pada kita. Macam mana kemurkaan Allah pada kita? Ialah apabila kita melakukan sesuatu yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu musibah nak datang lah tu. Contoh gitulah. Benda yang ditegah oleh Allah, Allah kata tak boleh, kita nak buat juga, maka tunggulah musibah Allah Ta'ala datang kepada kita. Sama ada musibah itu dalam bentuk untuk kita peribadi ataupun musibah itu kepada masyarakat. Bergantunglah kepada besar dan kecilnya apa yang kita buat dalam penderhakaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Musibah yang kedua, musibah boleh singgah pada kita ini disebabkan syarri ibadihi, disebabkan oleh kerana kejahatan manusia.
makhluk-makhluk Allah tak ada ke atas kita. Itu juga satu perkara yang diambil berat. Kadang-kadang orang benci dengan kita, orang hasad dengki dengan kita, orang tak kenal kita, mereka menimpakan musibah ke atas kita. Itu juga boleh jadi musibah. Ataupun kita melihat manusia mereka menggondolkan bukit dan sebagainya kan, maka itu adalah kejahatan, kerakusan manusia. Boleh juga mendatangkan musibah kepada diri kita, tuan-tuan. Dan yang ketiganya ialah disebutkan dalam doa Nabi SAW, iaitu wa min hamazatis syayatin. Hamazat itu apa? Hamazat itu ialah gangguan, disebabkan oleh gangguan syaitan. Gangguan syaitan ini ataupun makhluk-makhluk yang seangkatan dengan syaitan ini kita panggil sebagai makhluk halus lah. Makhluk yang tidak nampak dari mata kasar kita ni, maka kita panggil mereka ni makhluk halus, syaitan dan kalangan jin dan sebagainya. Maka ini juga diminta perlindungan oleh Rasulullah SAW. Di mana kan tuan-tuan kan menunjukkan bahawa adanya unsur gangguan ini, kita kena faham. Kita kena tahu. Jadi bila kita buka pakaian ini, jangan kata-kata buka aja. Tuan-tuan kan memang nasib tak kena, memang tuan-tuan kan. Nasib tak kena memang lah. Saya yang paling best lagi tuan-tuan kan, bukan semalam, 2 hari sudah. Orang turun Cameron Highland daripada pukul 5 petang dia turun. 5 petang dia turun, tuan-tuan. Anak dia menangis sampai pukul 3 pagi. 2 pagi yang tu lah. 2 pagi tak berhenti-henti. Dia tidur 1 minit. Kemudian dia menangis. nangis. Cerita macam Ahmad Al-Bab. Masa dia datang jumpa saya pukul 12 malam, ke 1 pagi dia jumpa. 1 pagi dia jumpa, tuan-tuan kan. Saya pun cuba ketuk pintu, mana tahu macam Ahmad Al-Bab. Saya cuba ketuk pintu, tak juga senyap. Wah, saya kata dahsyat pula. Saja kan, saja ni kan. Budak dia tak berhenti menangis. Tak berhenti nangis, tuan-tuan. Pula yang jumpa saya tu pula bukan orang lain. Yang jumpa saya tu pula boleh kata adalah pernahlah orang ni macam tak berkenan lah. Orang kata adalah sesih faham dengan saya ni kan. Jadi kita pun dah macam orang, kita kata kita sekali pandang tu macam nak cari salah kita lah. Saya sekali pandang ni ya tak ya ni, kita pun pandang alamak boleh kan ni kan. Lepas tu kenapa ni saya pergi mandi ni, mandi air terjun dengan apa semua ni, turun Cameron Highland. Masa naik tak ada apa-apa, masa naik ni balik, ustaz saya tak boleh tidur ustaz, menangis tak berhenti-henti. Allah, saya benar macam mana ni kan. Macam mana nak buat ni? Dah cek doktor dah cek apa semua, belum lagi kata. Saya takut kombung lah budak ni kan, apa semua sakit gigi ke, kombung ke apa semua ke. Jadi kebetulan bila saya bawa dia masuk surau, budak tu dia macam tidur lah. Dia pun tidur. Kita pun baca lah ayat Quran sikit kan, baca ayat Quran sikit tuan-tuan kan. Tengah-tengah baca ayat Quran pula buka mata dia. Buka, budak umur 1 tahun. Bukan umur 10 tahun, 1 tahun. Umur 1 tahun tak keting cakap. Buka mata dia. Takut dia pandang saya. Takut. Dia baru perasan saya duduk kat sebelah dia kan. Satu nama. Lepas tu saya tengok lah, ni diorang ni semua dah pandang saya dah semacam lah, atas bawah. Dia kata tak boleh jadi lah ni, saya kata kan. Tak boleh jadi ni kan. Jadi saya pun cakap dengan dia macam ni lah, saya bekalkan air tawar je, saya kata. Saya pun buat air tawar depan dia. Saya bekalkan air tawar je, saya kata. Air tawar ni nanti bagi dia minum. Kalau tak nak minum, nanti masuk dalam spraykan aja daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Apa semua. Sebab dia ni menangis tak berhenti, saya kata. Saya takut bukan dia yang menangis ni. Ya ke tu ustaz? Macam dia yang menangis? Ya. Dia kata kalau balik rumah kan tak berhenti menangis, pergi hospital dulu. Kalau tak percaya cakap saya kan, pergi hospital dululah, kata. Kalau saya punya ni ikhtiar ni yang penghabisan sekali lah. Kalau rasa dah tak boleh jalan baru ni. Pukul 3 pagi pergi hospital Mawar Senawang tu. Pergi Mawar Senawang, tuan-tuan. Pergi Mawar Senawang, doktor dah cek kembung tak ada, sakit gigi tak ada, sakit apa semua tak ada. Doktor sendiri cakap tak ada apa-apa, dia kata. Tu balik daripada mana ni? Kata. Doktor pun tanya. Tuan-tuan. Balik daripada mana? Balik daripada ni, dia kata. Balik daripada
Ini kena tegur ni, doktor cakap. Doktor cakap tuan-tuan, bukan saya cakap dah, doktor cakap. Doktor yang pakai itu tuan-tuan, yang yang stetoskop tu semua tu, itu dia yang cakap. Jadi kita pun okey, dia cakap itu. Saya pun telefon lagi, mumpung saya tak tidur lagi, saya telefon pasal kita pun dabdub kat rumah. Pasal yang datang ni orang yang tak berkenan dengan kita ni. Kalau berkenan tak apa tuan-tuan, kita pun dah susah hati dah, duduk nak tidur pun tak boleh, berfikir. Kita pun WhatsApp dia, macam mana bang, okey ke? Tak okey lagi ustaz. Mak kata tak okey, kita pun tak mampu lah aku ni. Dah lah dia ni tak ngam dengan aku, ni mesti dah habis dah ni kan. Saya pun dah pening kan. Yang bagi nombor saya pula jemaah masjid kat Labu tu. Jemaah masjid kat Labu tu bagi saya pun dah susah hati tuan-tuan. Doktor kata apa? Doktor kata tak ada apa-apa. Sekali kata macam tu, habis nak buat apa tu? Baliklah dia cakap. Tak boleh buat apa dah. Sampai rumah tuan-tuan agak yang tak macam mana. Ini dia cerita sendiri. Sampai rumah tuan-tuan, maka dia kata dah tak ada ikhtiar dah, maka dia ambil dah air yang saya kasih tu. Dah tak ada ikhtiar dah, penghabisan kali tuan-tuan, dah tak boleh buat apa dah, ambil air tu. Dia tembak budak tu tengah dah sedu dah bagi-bagi, tembak budak tu dengan air tu. Budak tu tak nak minum, tembak dengan air tu. Ustaz kata tembak. Tu duduk budak tu, umur 1 tahun, tu duduk. Kata atuk sihat ke? Kata atuk okey ke? Kata I love you tok. Budak dia berhenti menangis tu, cakap I love you kat tok dia. Jangan bayang macam tu. Dia punya kata terus dia tidur Ustaz, lena sampai siang pukul 12. Orang tu telefon balik, minta air lagi. Dia kata Ustaz mujarab lah Ustaz, ni air apa ni? Dia kata minta lagi tuan-tuan. Saya kata tak ada stok. Tak ada stok. Tak ada, dia bukan dek kek kau je dia buat air ni kan. Tak ada stok dah. Bukan apa tuan-tuan kan. Saya syukur pada Allah Ta'ala, ya Tuhanku kan? Bukan kata saya hebat, tidak. Saya kata ya Allah Tuhanku, terima kasih sebab tunjukkan kebesaran mukjizat ayat-ayat suci Al-Quran ni tuan-tuan. Tengok kita rendah diri, tak ada nak kata dah, pergilah jumpa doktor dulu kan. Pergilah apa tuan-tuan, air saya tu simpanlah, kemudian simpan dalam ketor. Tuan-tuan bayangkan, rupanya tak tahu tuan, rupanya betul lah tu yang menangis tu memang bukan dia kan. Benda tumpang. Saya pun cakap benda tumpang ni pasal apa? Mungkin pasal kita buka aurat semasa kita mandi-manda kan, semasa kita ni orang pandang tuan-tuan kan. Kalau macam ni je doktor pun tak dapat kesan sakitnya macam mana tuan-tuan? Doktor pun tak boleh kesan sakitnya. Ni yang parah ni. Kalau boleh kesan senang. Budak kalau boleh bercakap tuan-tuan, cik sini sakit cik sini sakit, senang tuan-tuan. Budak menangis je umur 1 tahun, apa dia boleh cakap? Atut tuan-tuan. Takut. Kita pun fikir apa benda ni. Tawakal je lah kan. Tawakal lah tuan-tuan kan, tak boleh buat apa kan. Orang 1 pagi dah cari kita tak boleh buat apa dah. 3 pagi anak tak nangis anak tu kan. Jadi maknanya kita orang Islam tak boleh kita anggap bahawa mukjizat ayat suci Al-Quran ni yang Nabi ajar ni, doa-doa ni satu benda yang khurafat, mustahil. Tak boleh tuan-tuan. Sebab itu Nabi ajar kita sitrun ma baina ayunil jin, iaitu penghijab antara pandangan manusia dan jin, ataupun pandangan jin dan kepada manusia itu adalah membaca doa bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Dengan nama Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dan hari ini kita tengok iaitu zikir ketika mana kita keluar daripada rumah kita pula. Ya. Dalam zikir keluar daripada rumah ni tuan-tuan, ada beberapa jenis zikir lah. Antaranya zikir cari rezeki, antaranya zikir dan sebagainya, macam-macam lah. Zikir perlindungan, macam-macam jenis zikir lah. Maka kami riwayatkan daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, namanya Hindun, nama sebenarnya, bahawa Nabi SAW apabila hendak keluar rumah, baginda membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Bismillahi tawakkaltu. Tawakkaltu tu bila belakang tu pakai tu biasanya biasanya menunjukkan bahawa aku. Itu jadi itu maksudnya adalah aku bertawakal. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Tawakkaltu ala Allah tuan-tuan ya. Tawakkaltu ala Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah.
Kemudian belakang tu adalah sikit doa. Okey, belakang tu memang ada sikit doa lah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla, ya, au azilla au uzalla, au azlima au uzlima, au ajhala au yujhala alayya. Itu memang adalah. Tapi tuan-tuan, para ulama mengatakan bahawa yang paling penting pokok dia tu ialah bismillah tawakkaltu ala Allah. Yang belakang tu tuan-tuan bacalah untuk ada dengan tuan-tuan punya niat masing-masing. Tuan-tuan nak minta rezeki ke, tuan-tuan nak perlindungan ke dan sebagainya, tuan-tuan niatlah masing-masing. Yang penting tuan-tuan mulakan dengan bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu aku bertawakal kepada Allah SWT. Jadi diamalkan juga doa itu. Kemudian juga doa yang kedua daripada Nabi SAW. Okey, yang mana Nabi SAW ketika mana baginda keluar daripada rumah, baginda akan pandang ke langit, kemudian baginda akan baca Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung dengan Engkau, ya Allah. Okey, Allahumma inni a'udzubika. Okey, doa ni di mana Nabi pernah baca, tuan-tuan? Nabi pernah baca ketika mana syaitan mengganggu Nabi ketika mana Nabi sedang solat. Nabi sedang solat, tuan-tuan. Sahabat meriwayatkan bahawa satu hari Nabi SAW sedang solat. Ya, maka kami lihat Nabi SAW sedang solat. Kemudian Nabi macam bergerak, macam mengelak sesuatu. Kemudian Nabi SAW membaca a'udzubillahi minka, a'udzubillahi minka, a'udzubillahi minka, 3 kali baca. Ya, a'udzubillahi minka, Nabi baca 3 kali, tuan-tuan. Ya, a'udzubillahi minka. Nah, tu a'udzubillah tu tuan-tuan dah faham dah apa maksud a'udzubillah tu. Okey, himinka, aku berlindung dengan Allah dari kamu. A'udzubillahi minka, aku berlindung dengan Allah daripada kamu. Itu a'udzubillah minka, aku berlindung dengan Allah dari kamu. Sama tak doa ni, tuan-tuan? Lebih kurang yang saya sebut ni keluar daripada rumah, Allahumma inni a'udzubika, lebih kurang sama. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung dengan kamu. Sama juga maksud dia. Cuma susunan kata dia saja, tuan-tuan, yang agak sedikit berbeza. Tapi maksud dia sama. Ya, jadi kisahnya Nabi SAW itu dia sebut a'udzubillahi minka 3 kali. Kemudian aku melihat seolah-olah Nabi memegang sesuatu. Lalu habis saja solat, kami bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, pasal apa jadi begitu? Tadi masa kamu solat, aku nampak kamu seolah-olah bergerak sedikit. Kemudian kamu macam ni dia sebut. Maka Nabi SAW pun bagi tahu, sesungguhnya ketika mana aku solat tadi, syaitan datang kepada aku membawa obor, tuan-tuan, api, maka hendak disulakan ke wajahku. Tuan-tuan, setan datang jumpa Nabi, nak dibakarnya wajah Nabi SAW. Bukan wajah kita, tuan-tuan, bukan wajah Ustaz Syukri, ni memang dah terbakar dah. Kan, wajah saya ni tak payah cakap lah, tuan-tuan. Kalau Nabi SAW itu, tuan-tuan, makam dia Rasulullah SAW itu pun setan berani. Kau setakat kita orang kampung Payo tak payahlah, tuan-tuan. Kan, kalau setakat kita ni punya makam, tak payah nak act lah. Setan tu anytime, tuan-tuan. Ya, kalau Nabi itu pun dia berani kacau. Ya, ini Nabi cerita ni, cerita betul. Apalah Nabi nak cerita benda-benda tak betul, kan? Nabi kata dia datang kepadaku. Ya, datang kepadaku, dia nak bakar muka aku. Kemudian apa yang jadi? Maka aku pun membaca a'udzubillahi minka. 3 kali aku baca. Aku berlindung dengan Allah dari kamu. Berlindung dengan Allah daripada kamu. Lalu kemudian Nabi SAW kata, kemudian lepas aku baca itu 3 kali, kemudian dia berundur beberapa langkah. Setan berundur, tuan-tuan, kan? Dia baca itu Allah Ta'ala jaga. Nabi SAW Allah Ta'ala jaga, maka berundur setan ni. Bila berundur setan ni, maka thumma aradtu an akhadhahu, kemudian aku nak tangkap setan ni.
Aku nak tangkap dia sebab marahlah Nabi SAW kata dia nak solat, dia nak kerjakan Nabi SAW. Aku nak tangkap setan ni. Fa wallahi, Nabi kata, laula da'watun akhi Sulaiman, kalau bukan sebab kerana doa saudaraku Sulaiman. Dia panggil Nabi Sulaiman tu saudara. Ya, iaitu maknanya macam adik-beradik lah. Kalau bukan disebabkan oleh kerana doa Nabi Sulaiman alaihissalam, la asbaha mawthiqan tal'abu bih, nescaya aku akan tangkap setan tu, aku ikat kat tiang masjid ni supaya dijadikan mainan kepada kanak-kanak. Kalau tak sebab tu, maknanya Nabi nak bagi tahu kalau bukan kerana doa Sulaiman, maka benda ni dah kena tangkap dah. Maknanya tuan-tuan, memang sampai sekarang kalau ada orang kata dia dah tangkap satu benda tu, kita kena fikir banyak kali lah. Sebab makhluk ni, benda ni halus, kita tak boleh nampak tuan-tuan. Tapi masalahnya orang kita ni tak tahulah, percaya bukan main dia percaya tuan-tuan. Rumah konon kotor percaya. Kan, jin masuk rumah kotok pintu kau selama ni. Mana pernah kotok pintu tuan-tuan, dia pakai masuk je. Habis kita percaya tuan-tuan sampai keluar TV tu pasal apa? Boleh percaya tu. Kemudian bila buat pameran kat Muzium Negara tuan-tuan, pameran benda-benda mistik ni, jenglot. Percaya jenglot tuan-tuan, bayar tiket berpuluh-puluh ringgit. Jenglot sedekah subuh tuan-tuan RM1 je. Tengok jenglot tuan-tuan RM25. Memongak jenglot tuan-tuan. Tu jenglot tu memongak tu. Ada ke menantang nama jenglot? Ada ke tuan-tuan? Tu makhluk tu jenis apa tu? Tu jin ke, kuda kepang ke, kita tak tahu. Kucing ke, apa kita tak tahu tuan-tuan. Tapi boleh percaya tu. Tu, percaya, ya Allah, ni rupa Rahman ni. Kan? Apa semua tuan? Batu naik atas sikit tuan-tuan, jumpa pula sanggul Pontianak. Jumpa pula sanggul Pontianak cicir. Percaya orang kita tu tuan-tuan, percaya tu. Boleh ramai-ramai tuan-tuan, daripada Johor pergi Muzium Negara, daripada Johor pergi Muzium Negara, ramai queue tuan-tuan, queue nak tengok sanggul Pontianak cicir. Punyalah tuan-tuan, ya Allah, kurafat mak amik, percaya tu. Nabi kalau boleh tangkap tuan-tuan, Nabi dah tangkap dulu dah. Nabi dah letak lah tuan-tuan, boleh tangkap lah. Nabi ni tuan-tuan, bukan kita punya level ni, Nabi SAW. Itu maksud saya bersandarkan kepada ayat suci Al-Quran. Maksud saya macam tu, kita bersandar kepada ayat suci Al-Quran. Jadi maknanya tuan-tuan, Nabi SAW tengok ke langit ni, mungkinlah baginda tengok macam gelap, Nabi tengok mendung ke, gelap ke dan sebagainya. Maka Nabi berlindung dengan Allah SWT. Takut adalah benda-benda yang tidak diketahui tuan-tuan. Betul tak? A'udzubillahi minka. Macam itulah. Tuan-tuan lalu satu tempat gelap, pokok besar ke dan sebagainya tuan-tuan kan, a'udzubillahi minka, aku berlindung dengan Allah. Aku berlindung dengan Allah. Ya, aku berlindung dengan Allah tuan-tuan. Ataupun Allahumma inni a'udzubika. Situ je. Allahumma inni a'udzubika, sampai situ je tuan-tuan. Ya, ataupun tuan-tuan baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim pun sama juga. Sama je tuan-tuan. A'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim, sama juga. Ya, a'udzubillahi minka pun boleh juga. Satu benda yang sama tuan-tuan. Sebab itu saya kata tadi, amalkan berdoa ni tuan-tuan ya. Nampak macam kecil tuan-tuan. Tapi benda yang kecil inilah kadang-kadang kita nak amalkan cukup payah. Ya, cukup susah tuan-tuan kan. Jadi itu saya nak bagi tahu bahawa ya, itulah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika mana baginda keluar daripada rumah baginda SAW. Kemudian satu lagi wirid ataupun zikir yang dibaca oleh Nabi SAW daripada Anas radhiyallahu an, berkata bahawa Nabi SAW berkata bahawa Nabi berkata, barang siapa yang membaca yaknihi idza kharaja min baitihi, ketika mana dia keluar daripada rumahnya, bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Tu kalimah apa tuan-tuan? Kalimah hauqalah. La haula wala quwwata illa billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kalimah ni memang berat tuan-tuan, hebat. Ya, kalimah ni memang hebat. Saya jumpa rakan-rakan saya daripada ya, orang-orang yang pernah merawat orang lah. Mereka kata kan, kalau tak baca kalimah hauqalah ni ya, tak ada kekuatan. Tak ada kekuatan, langsung tak ada. Langsung tak ada tuan-tuan. Mesti a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baru datang kekuatannya.
Kekuatan tu bukan daripada kita. Kita ni rasa kuat yang menjang tu tak? Kita ni rasa kuat tu tak? Tapi kekuatan ni datang walaupun pakai ayat suci Al-Quran, walaupun pakai zikir, walaupun pakai apa pun, la haula wala quwwata illa billah. Kekuatan itu tidak akan ada melainkan semuanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kalimah hauqalah namanya. La haula, tidak ada sesuatu, orang kata satu upaya, wala quwwata, dan tidak ada satu kuasa pun melainkan semuanya dengan bantuan Allah. Itu dia. Baru boleh jadi tuan-tuan, kan? Baru boleh jadi tu. Jadi menunjukkan bahawa tuan-tuan, dalam setiap doa kita tu, yang kalimah hauqalah ni kalau boleh jangan ditinggalkan. Tu sebab orang dulu-dulu ya wirid tuan-tuan, la haula wala quwwata illa billah wala manja minallahi illa ilaih, la haula wala quwwata illa billah wala manja minallahi illa ilaih. Ada apa baca tu? Ada yang baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada yang baca pendek je, la haula wala quwwata illa billah. Ada yang baca la haula tu tak ada, la quwwata illa billah. Tuan Guru Haji Ali dulu arwahnya, dia baca la quwwata illa billah. Tidak ada satu kekuatan pun melainkan semuanya dengan Allah. La quwwata. Kesannya sama. Kesannya sama. Tuan-tuan cuba buat. Ya. Cuba buat tuan-tuan. Ya, kalau tuan-tuan nak buat apa-apa yang benda yang melibatkan doa ni, cuba baca la haula wala quwata illa billah, la quwata illa billah. Baca tu insya-Allah. Ya, dalam hati kita tu dengan Allah SWT, Allah je yang kuat, Allah je yang ada kekuatan. Walaupun kita pakai ayat Quran itu, ya, kekuatannya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita kena faham. Ya, jadi saya cakap ni, kalau orang-orang ya tarekat, orang-orang yang kuat-kuat wirid tasbih ni, dia fahamlah. Jadi minta maaf lah kepada orang-orang yang jenis awam, kan, dia tak tahu apa-apa tu. Ya, saya mohon maaf lah. Tapi boleh diminta pencerahan. Kalau seadanya tak berapa faham, boleh bagi tahulah. Ya, insya-Allah kita cuba bantu untuk memahamkan mereka ni. Ya, maknanya nak bagi tahu ketika mana kita keluar daripada rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Baca doa tu tuan-tuan, ya. Insya-Allah Allah Taala berikan kita perlindungan daripada segala keburukan, bencana ketika mana keluar daripada rumah tuan-tuan. Ya, ada jenis 3 bencana ataupun 4 bencana besar ketika mana keluar daripada rumah. Yang pertama, adillah, kesesatan, dhalla ni sesat tuan-tuan. Ya, iaitu yang pertama Nabi SAW kata ialah adillah. Iaitu adillah. Saya tuliskan adillah ni apa? Saya tulis sikit je, ya. Ya, adillah. Adillah ni apa? Adillah. Bukan azillah, adillah, dot, ya. Adillah. Adillah ni apa? Mula pada perkataan Arab dhalla. Mana tuan-tuan jumpa dhalla ni? Tadi semayang dhallin. Itu dia. Apa maksud dhallin ni? Apa maksud dhalla ni? Sesat. Bila keluar pada rumah nak pergi satu tempat, nombor 1 ni musuh dia sesat. Betul tak? Ini nombor 1 tuan-tuan, penyakit sesat. Dhalla, Nabi kata adillah au udallu. Sama ada aku sesat atau disesatkan. Maknanya ada orang menyesatkan kita. Tu. Keluar daripada rumah tuan-tuan, adillah au udalla. Nabi kata bukan kita kata tuan, Nabi kata. Iaitu bencana kamu sesat, dah tentu-tentu sebab kamu sesat. Yang kedua, orang menyesatkan kamu. Orang menyesatkan kamu. Orang menyesatkan kamu, tak tahulah apa sebabnya, macam mana, tak tahulah, kan? Udallah. Yang keduanya ialah penyakit yang kedua ketika mana keluar daripada rumah ialah azillah. Azillah ni apa tuan-tuan? Azillah. Zallah ni apa dia? Tergelincir ataupun berdosa.
terbabas, tergelincir. Ya, tergelincir daripada agama, tergelincir imannya, tergelincir takwanya bila keluar daripada rumah, tuan-tuan. Kadang-kadang kita keluar daripada rumah ni ada tujuan-tujuan, gelincir iman kita, tuan-tuan. Azilla au uzalla, ataupun digelincirkan, orang gelincirkan iman kita. Macam mana, tuan-tuan? Ini tak tahulah. Mana tahu tuan-tuan pergi dekat mi goreng, mi Bandung, tuan-tuan pergi kan, nama dah sedap dah. Tengah-tengah tuan-tuan dengan apa semua, tiba-tiba orang ada buat kan, joget pula tepi tu kan. Jadi tuan-tuan makan mi Bandung tu, sambil makan tu tuan-tuan punya pun berjoget sama. Maknanya orang menyebabkan tuan-tuan berjoget kan. Mana macam tu, tuan-tuan kan. Contoh gitu. Maka bini tuan-tuan pun tegur, tak sangka abang Haji pandai joget je, kata. Kan, betul lah orang cakap ustaz ni nampak je macam ni ya. Dia pakai serban, pakai kupiah, rupanya kalau dengar lagu je dia nombor satu terkinja-kinja. Macam budak-budak dah tua bangka pun tak sedar diri. Kata apa semua kan, rupa dia marah dengan kita, bukan suka. Mungkin masa muda dulu dia suka kita tahu kita berjoget, tuan-tuan. Dah tua ni buruk romannya. Jadi maknanya kita tak nak joget, tapi orang menyebabkan kita berjoget. Betul tak? Tergelincir tuan-tuan kita. Betul tak? Okey. Yang ketiganya tuan-tuan, apa dia? Iaitu azlima atau uzlima. Apa dia azlima? Tuan-tuan pun dah dengar perkataan pun tahu dah. Zalim. Azlima. Apa dia zalim, tuan-tuan? Zalim. Zalim ni apa? Zalim lah. Au uzlima, ataupun dizalimi. Bila keluar daripada rumah, penyakit yang ketiga, tuan-tuan, sama ada kita dizalimi ataupun kita menzalimi orang. Kita menzalimi orang, tuan-tuan. Betul tak? Betul, tuan-tuan kan. Itu semestinya. Kan? Itu semestinya. Kan? Itu semestinya, tuan-tuan. Ya, kadang-kadang kita keluar rumah, tuan-tuan. Kita keluar je rumah, tuan-tuan kan, tengok ada air dekat selipar kita tu. Tu nampak ada kucing kat roda tu. Kan? Kan? Mengiau-ngiau kata, engkau ni kucing ni. Tak pasal-pasal kita tuduh fitnah, tuan-tuan. Dia belum tentu dia kucing tu. Belum tentu, tuan-tuan. Tak kucing jantan mana tuan-tuan yang lalu kat situ, apa semua, tuan-tuan, dia pancutnya tu kita tuduh, tuan-tuan kan. Berdosa. Jangan ingat fitnah pada binatang, tuan-tuan, tak ada dosa tau. Tuan-tuan jangan ingat tu, dia fitnah manusia je, fitnah tu imam je ada dosa. Tak. Fitnah ni tak kira, tuan-tuan, binatang ke, tumbuh-tumbuhan ke, apa sahaja makhluk Allah ni, tuan-tuan, fitnah dia, tuan-tuan, makna berdosa lah. Berdosa, tuan-tuan kan. Kemudian yang ketiganya ialah ajhala au ujhila. Ajhala ni apa? Jahala. Apa dia? Jahil. Ajhala au ujhila, jahil. Alif jin halam, iaitu jahil, jahala. Ya, jahala ni, tuan-tuan, jahil ataupun bodoh ataupun diperbodohkan. Bodoh ataupun diperbodohkan, tuan-tuan. Jangan main-main, tuan-tuan. Saya ni, tuan-tuan, bukan saya bagi tahu dah pengalaman saya baca doa untuk orang. Doa, tuan-tuan. Kemudian tengok orang tu macam tak berapa ada ni lah. Tak berapa ada ni. Orang tu pergi sebelah saya, ustaz, tak tahu tak, saya ada petua. Petua apa? Saya bondo ni, ustaz, malah nak cerita tapi malu. Dalam masjid ni, tuan-tuan. Dalam masjid ni orang tu cerita dengan saya dalam masjid. Bukan masjid ni lah, masjid tempat lain. Kalau dalam ni tak tahu orang ni siapa orang. Masjid tempat lain. Dia kata apa? Ustaz, kata, bondo ni, ustaz, sebenarnya kita tak payah baca doa pun. Tak payah. Cukup kita hina dia larilah. Saya pun fikir-fikir, macam mana tu, tuan? Kata, kawan saya, dia pernah kena penyakit, badan dia daripada dada sampai ke muka hitam macam buntut kuali. Bawah semua putih. Hitam macam bentuk kuali. Kemudian tangan dia daripada siku sampai bawah semua hitam macam bentuk kuali. Semua yang lain semua putih. Memang orang dia putih. Tapi tak apa kono kan. Baru beg 18 ustaz pergi. Tak boleh pulih. Sekali jumpa kat seorang kat Rembau, dia kata. Jumpa kat Rembau. Dia minta bukan Haji Zainal lah. Dia jumpa, tuan-tuan. Jadi apa ubek orang tu pun apa semua. Kau pergi kat Kubang Kobau tu. Pergi pukul 2 pagi, pergi kat Kubang Kobau, berondam dalam tu lebih kurang setengah jam. Berondam, tuan-tuan, Kubang Kobau, tuan-tuan. Ada najis Kobau, air kencing Kobau. Semua duduk dalam tu, tuan-tuan. Mau nyolam dia dalam tu. Orang duduk lebih kurang setengah jam. Lepas tu kau keluar daripada tu, kau pergi mandi dekat Jeram Tui. Dia pun keluar tu, takkan dia naik kereta dengan Kobau punya apa tu.
Kemudian dia pun pergi Jalan Tui, dia mandi. Tuan. Apa tu? Tak okey juga. Akhirnya dia buat 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam tuan-tuan dia buat tu. Masuk Kubang Kebau pergi Jalan Tui. Masuk Kubang Kebau pergi Jalan Tui. Alhamdulillah hari ni putih. Hari ni putih tuan-tuan. Hari ni putih. Oh, saya pun dengar. Oh, hari ni putih. Tak apa semua. Lepas tu bang, itulah ustaz. Saya mikir bondo ni sebenarnya tak boleh kita hina dia. Kalau kita buat satu perbuatan yang menghina dia, dia akan keluar tu ustaz. Tak jadi tu dah. Apa semua. Jadi Kubang Kebau tu kan hina. Dia masuk dalam tu je tak payah baca doa pun. Dia nanti dia akan putih sendiri. Pasal apa yang gitu kan. Jadi dipendekkan cerita ustaz. Saya satu hari tu adalah orang, ya, saya tahu tentang dia ni jenis dukun. Saya tahu dia dukun, dia kata. Saya tahu. Dia nak merawat kau. Dia nak merawat saudara saya. Kan? Semua orang dia salam. Saya pun ambil tangan saya ni, saya solok dalam saya punya seluar. Faham lah maksudnya tu? Masuk tangan solok dalam seluar. Masuk dalam seluar. Kemudian sampai giliran saya nak salam tu, saya pun ulur tangan. Dukun tu bunti. Dia pandang muka saya, tonong apa semua kan. Dia tonong, saya pun tonong dia tonong. Saya kan apa semua. Kemudian tak jadi dia salam ustaz. Tak jadi dia salam. Kemudian dia merawat ustaz. Tak jadi. Puas dia merawat tak jadi. Saya rasa betul hak benda tu. Kalau kita ni khobar je lah. Tuan-tuan, cerita bunyi menarik. Betul tak? Tuan-tuan dengar menarik tak tadi? Menarik tuan-tuan. Betul tak? Kita baca doa. Allah ajar kita, Nabi ajar kita satu benda, kita baca doa minta dengan Allah. Tiba orang datang tuan-tuan, dia bawa petua, iaitu kobok masuk dalam seluar, kat tangan ni kobok. Lepas tu merawat. Kebetulan itu yang saya kata tadi. Saya bercanggah pendapat dengan dia. Itu yang saya kata tadi. Yang baby umur 1 tahun tu. Sebenarnya itulah cerita budak tu sebenarnya saya ingat dia tu pasal itulah cerita dia. Cerita tuan-tuan, saya bersisih pendapat dengan dia. Saya kata, apa kau tak kobok kan? Kau sapu muka cucu kau. Mesti lagi, betul tak? Apa kau tak kobok, sapu muka dia tu, mungkin tu lagi dia. Oh semua. Tak jadi ustaz, tak jadi tu. Tu dia. Apa pasal? Kalau kau kobok tak sapu muka sendiri, apa pasal tak kobok tak sapu muka anak kau? Maknanya benda tu kan kotor, betul tak? Benda tu kan najis, betul tak? Betul tak? Ambil air konceng sapu muka, macam mana? Kan benda tu kotor. Sedangkan Islam dah tunjukkan satu benda yang bersih. Maknanya tuan-tuan kan, ada orang kita dah tentu-tentu tak berapa ilmu kita tak berapa tuan-tuan, tapi diperbodohkan orang. Nampak tak? Ada orang akan cuba membodohkan kita tuan-tuan, dibodoh kita tuan-tuan, dibodoh kita pun diam. Sebab kita ada sikit ilmu tu tak boleh bang. Saya cakap tak boleh. Tak, saya rasa tu dia ustaz. Tak boleh. Kita doa. Tak ada ustaz, saya rasa kobok tu bagus. Apa kau kata kobok? Sapu kat muka sendiri. Amin ya rabbal alamin. Sapu muka sendiri tuan-tuan. Itu saya kata tadi. Itu maksud saya takut dibodohkan macam tu lah. Kita dengar, kita pun rasa macam nak buat. Tak ingat. Tak boleh tuan-tuan. Jangan buat macam tu. Kan? Jadi maknanya itu 4 perkara kalau kita keluar daripada rumah, itulah benda 4 ni. Ya, jadi tuan-tuan, ada apa-apa soalan setakat ni sebelum kita tangguhkan? Ada soalan? Cikgu? Bismillah. Kebun pula. Oi, tinggi soalan. Tuan tanya ada orang kata kita bentuk ilmu ini adalah majlis ilmu tu ialah taman-taman syurga, kan? Okey. Pula ada dengar orang cakap kebun. Kebun syurga pula. Mana satu tu? Taman ke kebun? Okey.
ilmu mati muslim termasuk mati muslim orang cek lagi kawan mati muslim berada itu pun Yalah. Ya tu kata tadi, taman dengan kebun ni tu kadang-kadang istilah dah. Ya, istilah lah tuan-tuan kan. Yang kita pun tak tahu kebun syurga tu macam mana. Kita pun tak boleh gambarkan tuan-tuan kan. Sebab syurga ni yang Nabi bagi gambaran dia ialah yang tak pernah tergambar dek fikiran kita, tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah dengar dek telinga. Maknanya tak boleh cakap, keindahan dia tu tak boleh tercakap pun. Tak boleh tercakap pun tak boleh. Bukan tak boleh macam mana, tak boleh bayang. Tak boleh bayang tuan-tuan. Maknanya sama ada kebun dia kau, taman dia kau, walaupun istilahnya berbeza, mungkin merujuk pada benda yang sama, tetapi ia merujuk kepada nikmat-nikmat syurga itu sendiri, merujuk kepada keindahan syurga itu sendiri. Tetapi ya, kita sebagai hamba Allah SWT ni yakin bahawa benda itu sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW, bahawa syurga ni tak boleh kita bayang dengan akal kita. Walaupun kalau kita terbayang tu syurga ni agaknya cantiknya macam ni. Asalkan terbayang ni tuan-tuan, makna salah. Asal terbayang ni salah tu. Maknanya sebab syurga tu tidak boleh dibayangkan oleh fikiran kita tuan-tuan. Tak boleh. Sebab kita ni membayangkan apa yang pernah kita tengok. Kita hanya membayang sesuatu benda yang pernah kita tengok tuan-tuan. Benda yang tak pernah kita tengok, kita takkan boleh bayang dah. Macam mana korban Covid, kita pun fikir. Tapi berdasarkan apa yang tuan-tuan pernah tengok dalam media, macam ni bulat lah, apa semua, ini berdasarkan benda tuan-tuan pernah tengok. Tu benda tak pernah tengok macam mana. Jadi tuan-tuan, maksud saya ya ialah istilah bayangan tu tadilah. Yang penting kita kuatkan iman kita. Kita tetap mengatakan bahawa syurga ni nikmat dia ialah sesuatu yang sebenar-benar nikmat, yang tak pernah kita lihat oleh mata, yang tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas oleh fikiran kita. Sama ada tamannya ke, kebunnya ke, ya apa saja pun lah tuan-tuan kan, segala-galanya ialah semata-mata nikmat untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah i'tikad kita ahli sunnah wal jamaah tuan-tuan. Okey. Jadi ampun dan maaf kepada saya kasar bahasa dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.